Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, muslimin muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini banyaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang Allah bagi kepada kita sekarang. Kadang-kadang banyak benda yang kalau kita tilik tengok dan nilai, kita lebih pada orang lain. Dan di masa yang sama juga kita patut tunjuk redanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kadang-kadang Allah tu bagi kita kurang sikit lebih pada orang lain. Sebab ini kesemua adalah tanda kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya nak ucap terima kasihlah di atas pihak masjid yang jemput saya sebagai boleh mari muzakarah bersama, yang mana di luar sana ada lagi pakar-pakar ilmu, orang-orang yang lebih pada saya, tapi itulah amanah giliran saya untuk nak mari muzakarah ilmu lah bersama tempat kita sini. Alhamdulillah, kita masih lagi dalam bulan Jamadil Akhir, bulan Islam kita. Walaupun barunya seminggu lebih kita demo lah, bukan kita menyambut tahun baru panggil Masihiyah, putus sakarat lah, kid sakarat lah. Tapi benda satu perkara yang kita patut ingat dan ulai kaji bersama, iaitu bulan-bulan Islam yang sepatutnya kita kena bangga. Alhamdulillah, hari ini 28 dah Jamadil Akhir. Maksudnya mungkin esok ke lusa ke kita akan masuk bulan baru Islam, iaitu bulan Rajab, Syaban dan juga Ramadan. Untuk kesempati panggil nasihat saya sendiri dan juga kita semua, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sempat dengan bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala, kerana di sana banyak sebagai hadiah-hadiah rumawi yang Allah Subhanahu wa taala cedek kepada kita sebagai hamba yang beriman kepadanya. Sikit sebagai sepitah lalu untuk kita kongsi bersama pada bulan Jamadil Akhir ni. Kalau kita tengok dalam sejarah Islam, dia ada satu peristiwa hebat yang saya sendiri pun tak sampai hati dah nak lepas tanpa nasihat bersama kita sini, iaitu di antara peristiwa besarnya satu kesedihan kita orang Islam ni. Bulan ini bulan dikatakan wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq mati pada bulan ni, pada 13 Hijrah. Maksudnya selepas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mati 2 tahun, dikatakan yang tepat tisut tentang masa Abu Bakar selepas mati tu 2 tahun 3 bulan 3 hari. Abu Bakar Siddiq timur jawatan besar, jadi khalifah Islam yang pertama. Di sini sikit sebanyak kita boleh ambil pengajaran berian bersama tentang panggil sejarah tingkah laku Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Di antara benda yang kita boleh ambil daripada Abu Bakar itu sendiri, iaitu apa? Iman. Iman yang Abu Bakar ada ni tuan-tuan sangat hebat. Sayyidina Umar bin Khattab kata, kalau kita nak ambil iman orang dalam dunia, sotai dunia ni, nak pergi timbang dengan iman Abu Bakar seorang tu, maka nescaya berat Abu Bakar lagi. Allahu Akbar. Ni iman dia yang ada terhadap Allah, ada terhadap Islam, yang mana jauhnya dengan kita. Abang satu juzuk mungkin kita tak sapa seperti mana iman Abu Bakar As-Siddiq kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara iman yang hebat sekali satu kisah tu yang kita semua masyhur, dia di saat dia boleh gelar As-Siddiq itu sendiri.
Allah. Gelar boleh percaya As-Siddiq. Abu Bakar ni nama Abdullah bin Quhafah. Gelar dia As-Siddiq tu boleh ketika Nabi SAW kita ni turun daripada peristiwa Mi'raj, Isra wal Mi'raj tu, Nabi turun Mi'raj tu, di antara hijau Nabi kena sapa kepada penduduk Mekah masa tu. Untuk royak kebenaran, royak panggil hebatnya Allah, royak tentang Islam, maka di antaranya di situ kita boleh lihat dalam sejarah kata ketika Nabi Muhammad SAW ni cerita tentang Mi'raj ni, makku ko Nabi gi ni. Tak siapa tak ada kecek sehari lah waktu malam tak penuh malam metem kun kali. Kelik dia semaya waktu pagi tu, subuh tu. Tak masuk akal panggil. Tapi inilah kerja Nabi, kena sapa kat orang. Allah ya. Maka Nabi sapa, di situ timbulnya beberapa kumpulan manusia. Di antaranya orang musyrikin cerak dah. Orang musyrikin tu dia tolak cerak dah. Yang diketuai dah 6 Abu Jahal misalnya. Abu Jahal tu sacai benar peristiwa ni. Dia nanti nak suka ya. Dia nak cari cuy okat untuk nak panggil tank hanglang Nabi ya dia. Lebih lagi sejarah ini, peristiwa ini kita tahu kata orang Mekah walaupun mulut kata saya kepada Muhammad sama mana pun kena kisah ni langli juga. Langli juga. Tak maku Nabi Allah dah. Setengah orang masuk Islam awal-awal tu dah. Mula waswah dengan Nabi. Kena ke aku turut Muhammad hari ni. Mula-mula rasa nak percaya juga. Tapi mari benda ni pelik ni. Kita jalan biasa hampir-hampir bulan-bulan nak sapa di Baitul Maqdis tu. Dia bukan sadari kepada Baitul Maqdis, naik langit tu. Allahu Akbar. Main cerita kepada kita. Maka Abu Jahal timbul idea kata kalau kita nak sacai lagi, kita kena sore ni tukar. Beci kepada Muhammad semana kita beci, iaitu Abu Bakar. Abdullah bin Quhafah. Maka Abu Jahal bawa orang-orang musyrikin Mekah dan juga orang-orang mula nak langlir dengan Nabi dah walaupun masuk Islam dah tu. Pergi jumpa Abu Bakar, maka cerita tentang yang sebenar. Maka Abu Jahal kata Abu Bakar dah hari ni menyesal. Tak padai dengan mutumti rengkai. Sabsin kepada Muhammad hari ni menyesal. Sebab peristiwa ni pelik ni, nipu cerak ni. Apa kata Abu Bakar tuan-tuan? Orang kata kalaulah ini mari pada Muhammad pelik daripada ni 100 kali ganda pun aku percaya. Allahu Akbar. Ni iman. Pelik kuan ni nengeroi tahu pun aku percaya. Maka percaya itulah bahasa Arab panggil as-siddiq. Siddiq. Maka sejak pada hari itu siapa learning dia jasa dia dan kita kenal dia sebagai Abu Bakar As-Siddiq. Ini di antara peristiwa yang kita boleh ambil iman Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, pendek-pendek dengan masa yang ada, sebab kita ada lagi tajuk yang jadi asasi kolak kita nak kecek hari ni, mungkin lain kali kita kongsi tentang Abu Bakar ni. Yang kedua saya nak cerita kata Abu Bakar As-Siddiq ni selepas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mati, satu alasan saja dia boleh jadi khalifah Islam ni. Yang mana apabila Nabi mati, peripungnya umat Islam di antara Ansar. Apa Ansar ni? Pokok Madinah. Dan juga Muhajirin. Siapa Muhajirin? Sahabat-sahabat Nabi duduk Mekah ni dengan Nabi tu, mereka mula sorak kata siapakah yang layak kerai ke putih maksum orang panggil nak jadi pemimpin Islam selepas Nabi mati ni. Yang mana peripung tempat mereka peripung dalam sejarah kata di Bani Sakifah ataupun Sa'idah tepi Masjid Nabi sekarang tu. Tempat tu ada lagi sekarang. Kalau siapa ada okak ada ziarah jangan lupa satu tempat yang tepat sejarah dilatih Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah Islam situ tu. Maka mereka mula ada kosenda orang-orang yang mereka cak masing-masing. Aku fikir dia ni macam-macam siapa nak pergi nak balas di kalangan mereka. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bai'ah Khamsat tiaban kata orang yang maksum sekali yang nak jadi khalifah Islam yang pertama selepas Nabi mati, tak ada orang lain dah, Abu Bakar Siddiq. Sebab apa? Wahai sahabat jangan melupa ketika Nabi sakit hari tu, Nabi sakit ni, selepas sakit nak mati ni, sakit nak wafat ni, sakit siapa tak boleh bangun jemaah sembahyang kita ni Nabi wasiat kepada siapa jadi imam ganti dia. Maka inilah alasan penting.
Yang sahabat lain tak ada kata yang lain dah nak lawan dengan alasan Abu Bakar ada apa? Sifat yang mereka ada, yang Abu Bakar ada, sampai Nabi harap jadi imam, ketua semaya jemaah. Dan itulah alasan Abu Bakar jadi khalifah Islam. Maka pengajaran yang kita boleh sini, siapa-siapa nak jadi pemimpin, sama ada pemimpin keluarga, mungkin kita sebagai bukan bakal dah lah, bukan wati dah, jadi pemimpin belaka dah ni keluarga ni. Nak jadi ayah yang baik, suami yang baik, imam yang baik, pemimpin masyarakat yang baik. Satu benda poin yang penting kita jangan tinggal, bukan kena comel, jangan kena buat baik ke apa? Semaya kita. Allah. Siapa nak jaya dalam medan jadi ketua, jadi punam keluarga ke apa-apa, semaya dia kena baik. Seperti mana Nabi harap kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dan semaya inilah, imam inilah jadi alasan Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah yang pertama Islam. Dan bawa Islam di bawah naungi dia 2 tahun, seperti mana saya ayat tadi, 2 tahun 3 bulan 3 hari. Allah. Dan akhir sekali, dengan masa sekarang kita boleh fikir balik tuan-tuan. Kita boleh fikir balik bahawasanya masyarakat kita, dunia kita perlunya pada banyak-banyak Abu Bakar As-Siddiq. Perlu kepada banyak-banyak orang yang bersifat seperti mana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka alhamdulillah, itu sekadar sepitah lalu bernasabah bulan ni, bulan Jamadil Akhir, dan satu peristiwa hebat yang berlaku, dan bukan sekadar hebat, bukan dia menyedihkan kita orang yang beriman kepada Allah, saya kepada Nabi dan juga para sahabat dia, kerana bulan ini daripada 13 Hijrah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Maka alhamdulillah hari ini insya-Allah taala saya ingin kongsikan, kemukakan satu tajuk, satu orang sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga, iaitu Dirar ibn Azwar. Jarang kita dengar ni seorang sahabat nama Dirar ni, Ibn Azwar ni jarang kita dengar. Tapi dia adalah sangat hebat dalam sejarah Islam. Oleh kerana munasabah yang saya sengaja cerita sahabat ni pada 2 bulan yang lepas saya diberi peluang untuk ziarah kubur dia, makam kubur Dirar ibn Azwar yang ada di negeri Jordan. Bahkan di situ dapati banyak orang-orang sahabat Nabi yang mereka hijrah pergi kepada bumi Syam di zaman dulu lah, yang mana sekarang Syam itu terkena dilikungi negeri Jordan, negeri Palestin yang berlaku sekarang ni, minta Tuhan selamatkan mereka. Negeri Lebanon dulu benar ni, dan juga negeri Syria, itu Syam dulu. Maka sahabat-sahabat di antaranya Dirar tu, dia hijrah pergi kepada sana, Al-Azwar. Maka kubur dia di sana. Dapati di sana banyak lagi kubur-kubur para sahabat yang hebat. Di antaranya Abu Ubaidah bin Jarrah, satu daripada 10 orang yang Nabi jamin syurga tu. Dan panggil apa? Muaz bin Jabal. Orang alim, sahabat yang alim fiqh, alim ilmu agama di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan anak dia Abdurrahman bin Muaz bin Jabal. Kubur semua duduk situ belakang. Ada di Syam sekarang. Yang menariknya, saya nak cerita malam ni tentang Dirar bin Azwar. Dirar ni tuan-tuan muslimin, muslimat, di antara sahabat yang awal masuk Islam. Ini kelebihan dia. Kelebihan sahabat yang awal masuk Islam, dia ada kelebihan dia. Seperti mana grup-grup, golongan-golongan bersama Abu Bakar As-Siddiq, orang yang masuk Islam awal-awal. Dan Dirar keneng nainan. Sahabat di antara orang yang awal masuk Islam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bukan sekadar dia Dirar bin Azwar, bahkan adik dia orang Tino, sahabiah nama dia Khawlah bintu Azwar pun masuk Islam dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada awal-awal ketika duduk Mekah dulu. Ini kelebihan yang pertama. Sebab apa tuan-tuan? Sebab orang yang rebut awal Islam ni pasti sekali
dia akan boleh kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita lah. Kita ni kadang-kadang zaman sekarang, apabila kita rap kaum khausa, kadang-kadang benda tu benar, tak ada gapo yang kita kena teliti apa dah, masih lagi was-was lagi, masih jadi was-was lagi nak terima benda tu. Dan mikir banyak siapa orang lain litah queue. Akhir sekali khabar-khabar kita kalau ibarat baris duk belakang suk lah kita ni. Duk lewat dengan duk mikir tak sincai. Jadi benda tu dak berat kali untuk kita tak sincai. Lebih-lebih lagi tentang agama ni. Walaupun kita kena pakai cara teliti, tapi kalaulah benda tu benar, tak ada kena rugi masa tu nak keputusan apa-apa. Seperti mana para sahabat yang mereka sebagai awaid, orang yang awal-awal. Bunyi Nabi dakwah tu, bunyi Islam tu, lekah-lekah mikir dan masuk Islam lalu dah. Kerana di sana ada satu ketika ni Umar bin Khattab ni, di zaman Umar telah buat tengok dah bagaimanakah betapa gerainya dia orang yang terima Islam akhir-akhir ni. Islam juga tapi akhir. Duk lila jalan ke? Lila seperti Abu Sufyan, lila tu. Nak boleh masuk Islam dengan Nabi, dia lagi perang Nabi 2-3 kali. Masuk Islam sampai Nabi buka Mekah tu. Rasa ada jalan dah kita ni masuk Islam. Tapi semua tu hidayah Allah berlaku. Tapi nak cerita kata perjalanan hidup manusia ni memang gitu. Betapa ruginya orang yang mengakhir-akhirkan keputusan dia untuk kebenaran satu perkara. Habis tu di zaman Umar bin Khattab, Umar sekalian panggil sahabat-sahabat dia pergi peripun depan rumah dia. Apabila sampai depan rumah dia, Umar panggil sahabat-sahabat yang masuk Islam awal ni duduk dalam rumah pak teduh. Dan tinggal sahabat-sahabat khas kepala awal-awal hari tu masuk Islam akhir ni duduk luar pak panas ni. Sehingga ada depan rumah orang yang jadi ketua menetai Nabi di zaman dia buka Islam dululah, iaitu Abu Sufyan dengan Suhail. Siapa ngaji sejarah, siapa baca sejarah, Suhail ni orang yang berdebat dengan Nabi ketika Nabi ni masuk Mekah, buka Mekah tu. Nabi jalan jauh Madinah ni, ngigar untuk nak buat haji. Kita pasal dengar cerita tu ke? Jalan dengan para sahabat ni. Bahawa siapa pintu nak masuk di Mekah tu kena sekat dia. Dan orang kata Muhammad dia tahun ni mu tak boleh masuk haji, mu kelik dulu. Allah. Kau jalan jauh tu. Siapa pintu pagar nak masuk umur dah. Umur Nabi Mekah tu. Hamak kelik. Mai mulalah. Maka di situlah timbulnya perjanjian Hudaibiyah. Nah, suntik sanjah Hudaibiyah masa tu. Dan punam cerca orang Quraisy musyrikin Mekah, Suhail. Punam. Sehingga Nabi suruh Ali tulis Bismillahirrahmanirrahim pada surat. Suhail kata, Muhammad kalau nak bicara dengan kami jangan tulis Bismillah, sebab kami tak kenal Allah, kami tak kenal Ar-Rahman, kami tak kenal Ar-Rahim. Kalau nak bicara molek. Siapa Nabi jong tuan-tuan untuk nak jaga hak kepentingan para Islam selepas tu nak masuk Mekah tu. Ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Umar kata hal anta rasul. Nabi ni, ya Rasulullah nampak nakut ni. Masih jadi rasul lagi ni. Allah, Umar tak faham. Umar panas mata dia. Sehingga peristiwa ni saya nak cerita dia. Ya sekali panggil sahabat awal masuk Islam ni, masuk dalam rumah dia. Dan tinggal di antara Abu Sufyan dan Suhail tu depan rumah dia pak panas. Maka di situlah Abu Sufyan ngepek. Umar ni nak main kita ni. Aku tahu dia nak main kita ni. Nak main kita ni. Maka Suhail kata, wahai Abu Sufyan, aku pun tahu kata Umar nak main kita. Tapi jangan salah ke Umar lah, salah ke kita. Sebab yang Umar buat hari tu, semua dalam rumah Umar tu orang masuk Islam awal belaka. Kita dulu kena dengar juga Nabi dakwah Islam, kita dengar, demo dengar. Orang lain dengar belaka, tapi dia masuk Islam, kita tak lagi, lila lagi. Ketika Nabi dakwah Islam, Nabi suruh Islam, mereka mempercepatkan masuk Islam, kita dengar Islam, Suhail kata. Tapi kita tak masuk Islam lagi, lila lagi, lawai lagi, mikir banyak lagi. Ni dunia baru ni, Abu Sufyan, kita jauh dah dengan mereka tu. Apakah lagi akhirat sana? Walaupun kita di ahli syurga, yakin sekali lapisan syurga kita tak sama dengan mereka. Ini pengajaran yang pertama yang kita boleh pada dirar.
sahabat Nabi Al-Azwar. Orang yang awal masuk Islam. Dan Dirar orang yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kekayaan.ความร่ำรวยความมั่งมี dalam segi substan. Orang yang kaya. Dikatakan dalam sejarah Dirar mempunyai unta 1000 ekor unta. 1000 ekor ni bukan tamadah tuan-tuan. Kalau ibarat kita masa sekarang ada lembu 1000 ekor lembu ni boleh ada sekti dah pada raya haji satu musim je. Katakanlah lembu tu 50,000 seekor tu dengan 1000 ekor tu, Allah, banyak mana kita dapat asli. Dirar ni mempunyai unta 1000 ekor unta. Tapi apabila dia masuk Islam, tak ada sikit pun untuk nak langleng infak fi sabilillah. Ni sedekah. Jual ambil duit sedekah pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut Rabihal bai'. Nabi puji Dirar. Kata tak ada dah orang yang boleh laba dan nego seperti Dirar. Sebab apa? Sebab dia nego dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sabit kita fikir panggil utung apa kok panggil bolok kuhan dengan apa kok sutik apa kok ning ada fikir. Sebab dia tahu kata boleh apabila nego dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Nabi sebut kata Rabihal bai', hebatlah Dirar dan dia akan boleh laba daripada nego sebab dia nego dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua, sifat Dirar hebatnya di antaranya dia diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sudut kekayaan. Dan sahabat ni tuan-tuan, sahabat Nabi ni, Nabi kata ashabi kan nujum. Nabi kata sahabat aku ni supaya bintang atas langit. Siapa nak turut hak mana akan boleh hidayah daripada turut. Mungkin kita terkenal dengan Abu Bakar, ambil sifat-sifat Abu Bakar mai turut. Insya-Allah, bukan sekadar insya-Allah, pasti sekali kita akan boleh hidayah daripada sifat-sifat mereka itu. Termasuk juga Dirar bin Azwar. Di antaranya Dirar ni, lekas cerita dia. Ketika Nabi SAW mati wafat, dia hijrah pergi Nabi di Madinah, maka dia dikatakan masuk Rom peperangan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkali-kali. Tapi Allah masih lagi taruh hidup dia untuk khidmat dalam Islam ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhir sekali apabila Nabi wafat, Nabi mati, dapati dalam sejarah kita tahu ke tak? Selepas Nabi mati ni sahabat ni Song Naisam ni, Song Sun Sam, mak sahabat tu banyak ke mereka hijrah. Song Naisam hak camnon sahabat Thamud yang ada selepas Nabi mati, banyak ke mereka berhijrah. Sama ada hijrah untuk jihad, berperang fisabilillah, songkram fisabilillah. Sama ada hijrah untuk menyebarkan ilmu-ilmu mereka. Sama ada hijrah untuk menyebarkan agama semata-mata untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dapati kata hanya tinggal Neng Sonsam saja yang kekal di Madinah dan sebahagiannya mati selepas Nabi mati sallallahu alaihi wasallam. Itu nak cerita kata betapa hemahnya, semangatnya sahabat Nabi SAW tu untuk nak dakwah agama ini. Mereka tak ada sifat untuk nak relax. Nabi mati relax dulu lah. Nabi mati. Seperti mana berlakunya di zaman Abu Bakar As-Siddiq, satu kumpulan yang mereka percaya pihak kata apabila Nabi mati, habislah syariat yang didakwah oleh Nabi. Di antaranya tak keluar zakat. Tak keluar zakat. Tak keluar zakat. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq perakak perih dengan orang yang ada pemikiran macam ni, yang sengaja pihak kata zakat ni masa Nabi Nabi mati habis zakat ada. Maka sahabat tunjuk contoh kata bila Nabi mati tapi perjuangan yang Nabi tanam daripada hati mereka tentang Islam ni mereka tunjuk ajar kepada kita, sehingga 2 daripada 3 bahagian itu hijrah tu baik pada bandar Madinah untuk jihad, untuk sebar ilmu, untuk dakwah-dakwah agama. Satu di antara banyak itu dan neng nai camnun mak tu itu Dirar bin Azwar. Dirar gimana ni tuan-tuan? Dirar duduk di Syam. Dan apabila dia sampai di Syam, ada satu peperangan besar dalam Islam yang berlaku pada bulan Rajab. Siapa tahu peperang pada berlaku pada bulan Rajab ni?
Nah, bulan yang ada 2-3 hari selepas ni kita boleh ambil pula mengajar iaitu perang apa? Perang Yarmuk. Perang Yarmuk. Perang Yarmuk tu berlaku pada bulan Rajab 13 Hijrah. Selepas Abu Bakar mati ataupun dalam sejarah kata Abu Bakar desang perang tu, maka tak ada benih ataupun Allah orang Islam, Abu Bakar mati dulu, maka Umar naik sambung perang tu sampai orang Islam benih. Di Yarmuk di Syam. Dan Yarmuk tu duduk mana ni? Duduk negeri Jordan sekarang. Allah, dia duduk tona hak Jordan tu yang setaranya dengan Palestin dan juga Syria sekarang. Yarmuk. Apakah berlaku dalam perang Yarmuk yang ada kaitan dengan Dirar ni? Di antaranya Dirar, orang yang asal tu masuk medan perang Yarmuk. Tuan-tuan, perang Yarmuk ni perang besar yang diketui Raja Rom di zaman tu, Heraklius ataupun Heraklius. Raja Rom, tentera Rom tu 240,000 orang. Banyak. Beza dengan perang-perang yang ada sebelum ni. Maksudnya tentera Rom tu dia kitab munatak untuk perang dengan Islam ini. Dan tentera Islam masa tu berapa orang? 36,000 orang. Allah, ahli sejarah kata satu lawan ni. Ni, satu lawan ni. Panggil hok tahu. Hok ada tu. Dah 36,000 lawan dengan 240,000 orang. Tapi inilah sifat yang Nabi tanya kepada sahabat. Maka sahabat-sahabat tu tak takut jumlah banyak tak mana pun, sebab mereka yakin bersama mereka adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana panggil tentera-tentera yang ada di Palestin tunjuk pada kita sekarang. Walaupun mereka jumlah yang sikit, andap belut mungkin tak ada andap dalam dunia ni, tentera Hamas tu nak banding dengan tentera Israel ke, andap pak dunia ni. Tapi sebab apa mereka masih boleh mempertahankan agama ini dengan tentera andap si Konglok, tak benar-benar sampai sekarang perang dengan mereka. Sebab mereka yakin seperti mana Nabi ajar para sahabat dia, ada Allah di hati ni untuk nak lawan-lawan musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mustahil mai bang 36,000 nak benih 240,000 orang. Sebab semangat mereka hebat. Dan Dirar masuk dalam medan peperangan ini. Dirar bin Azwar masuk. Dan dapati dalam sejarah bukan sekadar Dirar, bukan para sahabat yang soho di zaman Nabi yang mereka hijrah bersama dengan Dirar selepas mati banyak. Di antaranya Abu Ubaidah bin Jarrah seperti mana saya cerita sebelum ni. Muaz bin Jabal, Abdurrahman bin Muaz bin Jabal. Dapati selagi tuan-tuan, anak Abu Jahal sendiri dan cucu Abu Jahal sendiri Islam. Nama dia Ikrimah bin Abi Jahal dan juga Muhammad bin Ikrimah bin Abi Jahal, cucu Abu Jahal. Tu dengan Allah Subhanahu Wa Taala apabila nak bagi hidayah kepada orang, kepada siapa-siapa, Allah tak tanya mu anak siapa, sejahat manakah, sekuat manakah ayahmu dulu mempertahankan aku, menetai aku, tak. Allah tak pilih baka-baka apa, kaya ke sesak, tak. Allah akan bagi hidayah kepada siapa yang dia kehendak. Seperti mana walaupun Abu Jahal mati dalam keadaan bukan Islam, tapi anak dia tu Ikrimah masuk Islam, cucu dia Muhammad bin Ikrimah bin Abu Jahal masuk Islam dan berjasa dengan Islam, mempertahankan Islam. Salah satunya hebat dalam perang Yarmuk kita nak cerita ini. Banyak sahabat-sahabat hebat masuk perang ni. Maka dapati apabila mereka perang, dikatakan hampir seminggu lebih perang. Allah Akbar. Bukan tamadah ni, bukan tamadah. Boleh mempertahankan 240,000 orang itu hampir seminggu lebih lawan sahabat ni dengan tentera-tentera dikatakan musuh Islam di Rom di zaman itu. Akhir sekali, dan para ulama sejarah kata perang ni perang 50-50. Benih Allah tu Mika taukan. Sehingga akhir sekali nampak nak hundur tentera Islam, nampak nak Allah dah. Ikrimah ni lah perakat turun atas kuda dia, siapakah yang nak syahid, nak mati syahid dengan aku, turut aku lah ni. Kita nak buat putusan macam ni dah, tak boleh nak tak boleh apa dah. Kalau Allah syiar kita ni, kena buat putusan mati-mati untuk nak jagakan Islam Allah.
Dikatakan selepas Ikrimah berakat, siapakah yang nak asal tu syahid tu mati duduk depan tu dengan aku ni mari. Dapati kontrak hak terima sautai Ikrimah Dirar bin Azwar. Aku nak pergi. Allahu akbar. Aku nak pergi, aku. Sehingga Khalid bin Walid kata, wahai panggil Ikrimah, fikir molek aku saya. Kita ada peluang benar lagi dak. Ikrimah kata dak, wahai Khalid. Inilah cara yang paling baik sekali, kena jong dah, kena jong. Untuk nak tengok, untuk nak tunjuk itu hebat sama mana nyawa kita ni milik Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali tuan-tuan, selepas Ikrimah perakat dan Dirar orang yang pertama terima tu, dan sahabat-sahabat lain hampir 500 orang. Yom tidak pai nak diunan le untuk nak tunjuk kehebatan Islam, untuk nak teluk kampai masuk gi. Akhir sekali apabila musuh Islam Rom tengok 500 orang ni bersungguh tak takut pada nyawa dia, undur kelik dapati kata benarnya Islam di masa itu. Dengan sebab keputusan yang ada di saat itu, walaupun tukar dengan nyawa, tapi hasilnya juga natijahnya agak luar biasa. Islam sampai sekarang dijaga oleh Allah SWT walaupun terkorban mereka itu. Dan dapat dikata dalam keputusan itu Ikrimah bin Abi Jahal mati syahid dalam peperangan itu. Ahli sejarah kata ketika tentera Rom 240,000 orang sana hundur kelik sebab kejut dengan kekuatan Islam yang dibawa oleh Ikrimah tadi, maka Ikrimah letih dan nyawa tak ada perlu syahid, orang nak mati sahabat satu orang tu ambil air yang ada dibawa tu ketika pergi tu nak pergi suap Ikrimah lah sebab ia letih ni. Maka bawa Ikrimah nak minum, sahabat tepia tu duduk dagu air. Ikrimah kata bagi air ke dia dulu. Allah, siapa setara tu tuan-tuan, masih lagi fikir kepada orang lain lebih pada dia sendiri, walaupun dia duduk dalam keadaan tu bukan sudah koma dah lah, habis dah, cuk dah, mati dah, tapi ada lagi jiwa tu untuk orang lain. Pergi kepada orang lain dulu. Maka sahabat tu bagi air kepada orang lain. Maka orang lain pun nak minum, bunyi suara sahabat lain lagi hak duk lelah letih nak mati tu, bagi air. Dapati kata akhir sekali dia berkata bagi kepada Ikrimah lah, Ikrimah letih orang tu. Maka pergi sapa Ikrimah, mana undur kelik kepada Ikrimah, dapati Ikrimah mati syahid fi sabilillah. Dan sahabat-sahabat semua yang tunjuk sikap holda tolak air nak bagi kepada sahabat lain, semua mati tanpa minum air belaka. Ni kita boleh lihat tentang perjuangan sahabat Dirar bin Azwar di antara sahabat-sahabat lain. Kita boleh ambil pengajaran ringkas yang pertama. Dan Dirar sikit tuan-tuan, sikit lagi. Dirar ni dia tak mati dalam peperangan Yarmuk, tapi berat dia paruh dalam peperangan Yarmuk. Walaupun Ikrimah mati, dapat dikata dalam peperangan Yarmuk itu Dirar tu diherak kaki betih. Dua-dua belah nak herak dua. Dalam sejarah kata dia jalan dengan lutut tuan-tuan. Perang dengan lutut ni. Allahu akbar. Perang dengan lutut. Sehingga kuda mari tepuh dia, mari tepuh kuda apa lutut kan. Dia panggil apa? Kerongsang tak molek lah kita tu. Bukan tapak kaki pegang ni, lutut. Tepuh di kuda, jejak di kuda macam-macam. Tapi Allah panjangkan umur dia sampai dia tak mati dalam perang itu, tapi dia dimati selepas tu 5 tahun. Maksudnya perang Yarmuk berlaku pada tahun 13 Hijrah, tahun sekali Abu Bakar mati, dan lepas pada tu 5 tahun jadi apa tahun? 18 tahun yang ke-18 dia mati di negeri Jordan iaitu Syam. Maka dia mati dalam pada tahun 18 Hijrah, bukan perang apa pun, dia dikena penyakit taun ataupun ruk rabak yang ada di zaman itu. Kalau kita nak banding mudah-mudahan nak bagi gambar agak dah seperti mana masa Covid dululah. Ruk rabak yang luar biasa. Dikatakan ruk rabak kali itu taun tiket kun pada tahun yang ke-18 tu kerana syuhid orang Islam, orang-orang bukan Islam, termasuk sahabat Nabi sendiri, hampir 25,000 orang yang mati sebab taun. Dan termasuk para sahabat Nabi yang hebat, Dirar bin Azwar, panggil apa ni, Abu Ubaidah bin Jarrah mati sebab ruk rabak berlaku di masa itu. Akhir sekali, apa yang kita boleh ambil pengajaran daripada sejarah sahabat Nabi yang hebat, yang agung ini, Dirar bin Azwar? Yang pertama saya lihat tuan-tuan, panggil apa? Khidmat diri.
Bukan sekadar khidmat harta dak, khidmat diri. Gapo panggil khidmat diri? Khidmat diri untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sibuk dengan agama Allah. Kita ni kadang-kadang khidmat duit ke, khidmat duit kita relax ya. Duit tu jalan misalnya. Sedekah tak apalah, baiklah kau tu. Tapi dia rak ni bukan sekadar khidmat duit, dia khidmat diri dia untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai itulah kita boleh lihat dalam sejarah dia ni sibuk dengan agama Allah semua. Sibuk dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di antara kelebihan yang kita boleh ambil tu, satu contoh yang teladan tu, orang yang suka khidmat diri kepada ajaran agama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua tuan-tuan, sikit sebanyak ada tanda saya di sini. Kesungguhan dira dalam agama. Ini agak kurang kita zaman sekarang nak mikir seperti mana dia mikir. Sungguh dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini tanya kita masing-masing lah. Tanya kita peribadi masing-masing. Sejauh manakah kita sungguh dengan agama? Kita ni pelik sikit akhir zaman ni. Sungguh satu benda sekejap je start je. Contohlah abang dulu isu Rohingya kita setengah sebahagian kita lupa dah siapa Rohingya Islam kita duduk di Pahang kena bunuh, kita semangat dengar orang ceramah, semangat dengar orang khutbah, semangat. Lepas ceramah tu kita lah jadi kita semula abang kesungguhan kita dalam agama ni agak kurang sikit kalau nak banding dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Itu kita kena ulai kaji semula. Sejauh mana kita ada kesungguhan dalam agama. Lebih-lebih lagi masa sekarang ni banyak benda yang nak kita lupa tentang agama. Tetap perhati tak tuan-tuan? Kadang-kadang satu benda kita nak bersungguh dengan dia tapi diganti dengan benda lain dalam kepala kita ni. Hari ni berapa orang kau masih ingat lagi gaya plastik yang susah? Tak lah. Kadang-kadang banjir pun mari ke, banjir mari. Mari, rebak mari, macam-macam mari. Siapa apa otak yang kita kena sungguh dalam agama. Akhir sekali semua tu tak sungguh belaka kita. Itu yang paling rugi sekali. Ini kajian pesan dan ulang kaji masing-masing tentang kesungguhan sejauh manakah kita dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, akhir sekali tanamkanlah diri kita, jiwa kita sebagai pendakwah seperti mana sahabat radhiyallahu anhum ajma'in termasuk Dirar al-Azwari selepas Nabi mati mereka tunjuk dah perangai mereka, tabiat mereka, sikap mereka, tak ada uning, tak ada yukapti, sedia untuk nak hijrah cari pengalaman, sebar ilmu-ilmu Allah, sebar ilmu-ilmu yang ada, sebar agama Allah, hijrah untuk cari keredaan Allah. Dan kita boleh tengok betapa ajaib, pelik sahabat ni mereka mati, kebanyakan tak ada mati di Madinah, mati luar belaka seperti Dirar al-Azwar. Dan kalau kita pergi di Jordan tuan-tuan sikit sebagai pengalaman lah, pergi di Jordan dapati di apa ni, di tempat tu sepanjang jauh jalan tu 10 kilo jauh tu 7 orang sahabat mati situ. Dan 7 orang sahabat tu bukan mati di kampung tu loh, tak. Kampung ni sahabat ni mati, kampung depan sahabat ni mati, kampung depan sahabat ni mati. Tu tunjuk kata mereka sendiri sedia untuk nak pecah diri mereka untuk nak sebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tanamkan diri kita untuk menjadi sebagai pendakwah. Bagaimanakah dakwah kita terhadap anak, terhadap isteri, terhadap keluarga kita? Bagaimanakah sikap Islam untuk dakwah masyarakat kita? Kadang-kadang sebahagian besar di kalangan kita ada tempat kerja kan? Macam manakah kita kerja tu Islam masih ada ketika kita kerja tu? Kadang-kadang ni kita dikenal sebagai Islam ya, tapi tak ada pun clean eye Islam dalam kehidupan kita. Ini sangat rugi. Nah, kita sama-sama kembali dengan sejarah-sejarah Islam untuk akidkan semangat untuk nak menimbulkan pengalaman-pengalaman dan juga pengajaran baru dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita juga termasuk di kalangan golongan-golongan Allah Subhanahu Wa Taala jaga dan sayang kepada kita seperti mana Allah redha dan sayang kepada mereka sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok dalil-dalil